kita tengok keluarga hari ni bukan senang kalau nak dapat satu orang anak yang soleh, yang tidak menyakitkan hati, anak yang memahami keperluan ibu dan ayah, anak yang selalu mendoakan, anak yang menggembirakan mak dan ayah ni. Kita kata anak ahli syurga lah, yang hari ni nak dapat seorang pun susah. Tapi bila kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada cerita bahawa Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub, anak Nabi Ishaq, anak Nabi Ibrahim. Yusuf ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim. Tuan-tuan bayangkan, keempat-empat ini Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi ada banyak, 124,000 orang Nabi. Rasul pun ada banyak, ada ratusan Rasul. Nabi sebut dalam satu hadis 313 Rasul. Daripada 313 ni dipilih yang hebat-hebat seramai 25 orang. Apabila saya melihat nama seorang Nabi, Nabi Yusuf, ayahnya seorang Rasul, Yaqub, ayah Yaqub seorang Rasul, Ishaq, dan ayah Ishaq seorang Rasul, Ibrahim. Saya berhenti lama, saya tengok, subhanallah. Saya memuji Allah SWT dan saya begitu takjub apabila satu orang yang soleh, dia tidak mewariskan ketakwaan yang dia ada, tetapi dia menghidupkan ketakwaan dan iman yang kuat di dalam diri anak dia. Subhanallah. Yang ni yang istimewa. Maka alangkah bahagianya kita sekiranya kita, anak-anak, ibu dan ayah kita, ahli keluarga terdekat kita, kesemuanya ahli syurga. Ketika saya membacakan surah Al-A'raf ayat 50, yang selalu saya sebut dalam ceramah yang bertajuk tentang syurga, saya akan sebut, ataupun ceramah tajuk tentang neraka, berkaitan dengan keluarga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. Dan ketika mana ahli neraka memanggil ahli syurga, bagi ayak sikit, ataupun apa-apalah yang Allah Ta'ala bagi kamu, hampa semua makan. Ahli syurga boleh menziarahi ahli neraka. Bila Allah sebut ahli neraka memanggil-manggil ahli syurga, ulama mufassirin sebut ahli syurga boleh ziarah ahli neraka. Kita kalau terputus hubungan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 10 tahun, saya buat contoh. Kita terputus hubungan 10 tahun. Tak keluar mana langsung. 10 tahun duduk dalam rumah, tak keluar mana. Contoh, selepas 10 tahun kita pun keluar. Tuan-tuan, siapa yang tuan-tuan nak ziarah? Jawapannya, ahli keluarga terdekat. Tak ada orang buang tebiat selepas 10 tahun tak keluar mana, tiba-tiba dia pergi ziarah kawan baik dia. Lepas 10 tahun, di mana? Bila Allah sebut ahli neraka memanggil-manggil ahli syurga, bermaksud ahli syurga menziarahi ahli neraka. Setelah tempoh sangkakala yang kedua, manusia berdiri di mahsyar, kemudian berada di telaga Haudun Nabi ataupun telaga Kautsar. Kemudian manusia menghabiskan fasa titian sirat. Kesemua itu mengambil masa ratusan ribu tahun. Kemudian masuk syurga. Selepas masuk syurga, kita mencari ahli keluarga kita. Tempoh yang lama. Tuan-tuan, siapa yang kita akan ziarah?
ketika itu yang pertama sekali kita akan ziarah tentu sekali ahli keluarga kita yang kemungkinan wal'iyadzu billah nas'alullah as-salamah ada di kalangan ahli keluarga kita yang ahli neraka. Maka kita pun ziarah. Saya nak beritahunya kat sini ialah betapa satu orang bila dia duduk dalam syurga, dalam nikmat, makan, diandaikan, ditakdirkan anak-anak dia 3 orang dalam neraka. Tuan-tuan rasa seronok ke nak suap nasi ataupun makanan mewah syurga tu masuk dalam mulut? Lepas ke kerongkong kita? Secara mudahnya anak sakit pun mak lalu makan tak? Kalau anak sakit teruk, mak pun hilang selera. Itu sakit di rumah depan mata. Kalau yang dibakar itu ibu kita, kita ziarah, nampak dia, makankah kita di dalam syurga? Maksudnya, sempurnakah kegembiraan dan kemewahan nikmat syurga dalam keadaan ada di kalangan ahli keluarga kita dalam neraka? Yang tu je. Ni muqaddimah ni. Muqaddimah apa nak bagi tahu lah ni COVID-19, ada arahan PKP, semua orang patuh, alhamdulillah, duduk dalam rumah, semua tengok muka ahli keluarga. Ada orang dalam rumah tu ada mak dia, ada orang dalam rumah tu ada anak-anak dia, ada orang dalam rumah tu ada kakak dia, ada orang dalam rumah tu ada isteri, ada suami dia. Lihat, kesemuanya kah akan menjadi ahli syurga, bersama-sama mengecapi nikmat syurga dan juga nikmat kesenangan yang diberikan oleh Allah SWT. Sebab tu saya buat tajuk betapa di dalam dunia ini kita nak ambil inspirasi daripada keluarga-keluarga ahli syurga. Antaranya keluarga Nabi Yusuf tadi. Ayahnya Rasul, dia Rasul, ayahnya Rasul, atuknya Rasul, neneknya Rasul. Bismillah, Masya Allah. Masya Allah, hebat. Kemudian Rasulullah SAW sendiri, anak-anak beliau orang-orang yang saleh, yang hiduplah di kalangan anak-anak perempuan Nabi SAW. Orang-orang saleh. Begitu juga para sahabat. Kalau tuan-tuan tengok sahabat yang paling tinggi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Keempat-empat ini adalah umat Nabi Muhammad yang terbaik. Ranking 1, 2, 3, 4. 4 orang ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abu Bakar ada anak dia nama Muhammad. Cucunya nama Qasim. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar. Tiga-tiga ini ulama dan orang soleh. Tiga-tiga ni. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar Siddiq. Ketiga-tiga ini ulama dan orang soleh. Bahkan cucu Abu Bakar Al-Qasim min fuqaha is-sab'ah al-mashhurin. Di kalangan fuqaha sab'ah ni macam 7 yang paling alim di kota Madinah di kalangan tabi'in. Subhanallah. Anak Sayyidina Abu Bakar. Sama Sayyidina Umar, Salim ibn Abdullah ibn Umar. Sayyidina Umar orang alim, Abdullah anaknya orang alim, Salim cucunya orang alim. Salim bin Abdullah bin Umar. Sayyiduna Salim ini min fuqaha is-sab'ah. Subhanallah. Alim, beriman, salih. Anak Sayyidina Uthman sama. Aban ibn Uthman ibn Affan. Aban itu anak Sayyidina Uthman min fuqaha is-sab'ah. Aban ibn Uthman. Begitu juga Sayyidina Ali, ada masyhurlah Al-Hasan ibn Ali, Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhum. Cuma saya nak beritahu ni dalam poin ni, masya-Allah, ini keluarga-keluarga yang beriman. Hebat, keluarga yang beriman. Nah, begitu juga keluarga yang dipuji oleh Allah SWT dalam Quran, iaitu Al Imran, sehingga ada satu surah. Nah,
Asma'us surah fil Quran tauqifiyah. Nama-nama surah dalam Quran ni tauqifi, bukan ijtihad ulama. Maksudnya dari wahyu dari langit. Surah sekian, surah sekian, surah sekian. Dipilih satu surah Alu Imran. Apa maksud Alu? Maksudnya keluarga Imran. Apa yang berlaku kepada mereka? Allah memuji keluarga ini. Tuan-tuan baca cerita keluarga ni. Subhanallah, saya baca cerita keluarga ni. Semua bapa-bapa saudara mereka aulia yang soleh. Bapa-bapa saudara, anak-anak saudara mereka, nenek, atuk mereka, semua aulia dan orang-orang yang soleh. Subhanallah, ajib. Imran, orang soleh yang disebut oleh Allah dalam Quran. Isterinya Hinnah, mengandung, kemudian bernazar. Dapat siapa? Dapat wanita terbaik alam, iaitu Maryam. Antara wanita terbaik di dalam alam ini Maryam. Dahsyat lah. Imran itu orang soleh, awliya. Isterinya orang salihah. Sehingga Allah Ta'ala sebut tentang apa yang dinazarkan oleh Hinnah dalam Quran. Keluar anak Maryam. Sayyidina Maryam mengandungkan anak dan melahirkan anak tanpa suami, bukti kekuasaan Allah dan irhas kepada Sayyidina Isa ibn Maryam. Mengandung dapat anak Rasul Isa ibn Maryam. Maryam ada kakak nama Ishaq, berkahwin dengan seorang Rasul nama Zakaria. Dapat anak Rasul juga Yahya. Yahya ini sepupu Sayyidina Isa alaihi mussalatu wassalam. Keluarga ahli syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya mengajak saya dan kita semua, ayuh pastikan setiap hari kita menegur ahli keluarga kita sekiranya mereka melakukan kesalahan. Ada grup WhatsApp, masukkan ceramah tiap-tiap hari. Cari ceramah 5 minit, 10 minit yang cukup. Jangan buat ceramah sejam setengah. Ahli keluarga kita ada yang tak pernah jejak kaki ke masjid kecuali Jumaat ataupun kecuali semayang raya saja. Setiap hari kita pilih ceramah sejam setengah. Buah dalam grup WhatsApp. Dia tengok tak? Dia tak tengok. Sebab tu kena ada uslub nak berdakwah. Ambil ceramah-ceramah yang agak singkat, letak dalam grup WhatsApp kita. Ceramah ustaz-ustaz yang alim, yang saleh. Yang alim, yang saleh. Bubuh. Yang bermanfaat ceramah mereka. Ramai ustaz-ustaz kita yang alim, yang saleh. Masya Allah. Nah, bubuh. Supaya bermanfaat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Kena buat, tuan-tuan, kena buat. Satu hari di mahsyar kita akan disoalkan oleh Allah. Kita tidak disoal kenapa mereka itu masuk neraka, tetapi kita disoal apakah kamu pernah sampaikan nasihat dan pernah membuat teguran kepada ahli keluarga kamu. Itu soalannya. Itu yang akan dibangkitkan oleh Allah SWT di mahsyar kelak. Nah, jadi di samping kita nak ambil inspirasi daripada keluarga-keluarga yang hebat ni, banyak lagi dalam Quran. Hati-hati jangan sampai dalam keluarga kita tak ada seorang pun yang takutkan Allah, yang lebihkan akhirat, yang penuh di dalam hatinya cinta Allah dan Rasul, sehingga menjadikan keluarga itu keluarga yang dilaknati oleh Allah, oleh malaikat, bahkan oleh makhluk Allah yang lainnya. Kita nak keluarga itu keluarga yang Allah berkat, keluarga yang Allah rahmat. Jangan sampai menjadi seperti mana keluarga Fir'aun. Tuan-tuan perasan, tengok dalam Quran, Allah sebut dalam Quran, kami mengazab keluarga Fir'aun. Bukan Fir'aun seorang, keluarga Fir'aun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata para ulama tafsir, tidak beriman daripada Qibti kecuali 2 orang. Daripada keluarga Fir'aun 2 orang saja yang beriman. Keseluruhannya bermusuhan dengan para rasul dan juga membunuh umat Islam dan juga menjadi dalang utama untuk memadamkan api dakwah yang dibawa oleh rasul-rasul ketika itu. Yang beriman daripada keluarga Fir'aun hanya 2 orang. Yang pertama sepupu Fir'aun yang Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun
yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, dan berkata seorang lelaki yang beriman daripada kalangan ahli keluarga Firaun. Ini seorang yang menyembunyikan iman dia. Kenapa kalian bersusah payah? Lelaki ni sebut ni, kenapa kalian bersusah payah untuk membunuh satu orang yang hanya menyebutkan Tuhan aku Allah. Dia ni beriman, dan seorang lagi yang beriman ialah Asiyah, bukan Aisyah. Asiyah imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun. Tu boleh jadi tajuk ceramah tu. Asiyah imra'atu Fir'aun tu boleh jadi tajuk ceramah sejam. Isteri Fir'aun, manusia yang paling jahat di atas muka bumi Allah. Tetapi isteri dia beriman. Fir'aun tu yang paling jahat. Dua orang beriman. Dalam Quran yang sangat menginsafkan kita, bila Allah sebut tentang Fir'aun, Allah akan sebut kami musnahkan keluarga Fir'aun. Bukan sekali, Tuhan ulang, kedua, ketiga, keempat, kelima dalam Quran. Antaranya wa idh najjaynakum min ali Fir'aun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika mana kami, iaitulah Allah, selamatkan kamu semua daripada siapa? Daripada keluarga Fir'aun. Maksudnya bukan Fir'aun seorang yang buat jahat. Yang buat jahat ni seluruh ahli keluarga Fir'aun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi jahat, satu keluarga jadi jahat. Ayah mencuri, anak mencuri, mak mencuri. Masuk supermarket, tiga-tiga beranak buat kerja. Gathering pula tu, berjemaah pula tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada keluarga tuan-tuan, ayah isap ketum, anak isap ketum. Kadang ayah tak sempat, anak pergi beli. Kadang anak tak sempat, ayah pergi beli. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, kita nak pasti semua. Jangan bukan kita nak pastikan ada wakil seorang je selamatkan kita daripada neraka. Jangan macam tu. Maksudnya kita nak biar semua ahli keluarga kita. Jangan sampai jadi macam alu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Allah sebut yang kedua, wa idh faraqna bikumul bahr. Ketika kami membelah lautan, kata Allah kepada Bani Israel. Fa anjaynakum, kami selamatkan kamu semua, iaitu Bani Israel. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami menenggelamkan keluarga Fir'aun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca ayat ni renung sikit. Wa aghraqna ala Fir'aun. Kata ulama tafsir, cuba tengok. Allah Ta'ala sebut kami menenggelamkan seluruh ahli keluarga Fir'aun. Subhanallah. Kesemuanya jahat. Tok Wan jahat, atuk dia jahat, bapa saudara dia semua jahat, ibu saudara dia semua jahat, anak-anak saudara semua jahat, sepupu-sepupu semua jahat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan sebagai azab kepada ahli keluarga Fir'aun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga benda ni memberi keinsafan kepada kita untuk saya bercakap tentang tajuk ni. Dah kita masing-masing duduk dalam keluarga, duduk dalam rumah, tengok muka suami, tengok muka isteri, tengok muka anak-anak. Apa amal ibadat, benda pahala yang kita boleh buat secara berjemaah, duduk dalam rumah,